Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Aina Nadira Bashar dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini di Pahang. Kami di Unit Komunikasi dan Media Pahang ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Hutan Antarabangsa yang disambut pada 21 Mac setiap tahun, di mana hutan adalah khazanah yang perlu dipelihara demi kestabilan negara dan persekitaran untuk generasi akan datang. Baiklah, kita teruskan dengan rangkuman berita kita pada minggu ini. Pahang telah mewujudkan sistem imunisasi COVID-19 Pahang sejak sebelum bermula fasa 1 bagi pemberian suntikan kepada petugas barisan hadapan. Ia lebih khusus berbanding aplikasi MySejahtera dan laman sesawang atau hotline Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI yang membuat notifikasi menentukan tarikh temujanji untuk calon-calon penerima suntikan di setiap negeri. Melalui penggunaan sistem ini juga, proses imunisasi bagi rakyat Pahang di bawah ketiga-tiga fasa yang ditetapkan dijangka akan berjalan lancar tanpa sebarang kelewatan. Yang amat berhormat, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, fungsi sistem ini ialah bagi mengumpul semua data mengenai calon-calon penerima suntikan daripada agensi-agensi terlibat, diberi tarikh janji temu dan diserahkan kepada MySejahtera untuk dibuat notifikasi kepada penggunanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program imunisasi COVID-19 dos kedua peringkat negeri Pahang dan Majlis Pelancaran Sistem Imunisasi COVID-19 Pahang di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Jumaat lalu. Dalam majlis itu juga, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang turut melengkapkan dos suntikan vaksin COVID-19 kedua pada pukul 4.15 petang. Dalam pada itu, beliau berkata, bagi menghadapi fasa 2 bermula April ini, kerajaan negeri telah menyediakan data bagi 360,000 calon penerima dan dimasukkan ke dalam sistem itu meliputi warga emas 60 tahun dan ke atas, orang kurang upaya dan juga pesakit kronik. Kerajaan Pahang mensasarkan lonjakan dalam sektor pelancongan menerusi penjenamaan semula tema baharu dikenali This is Pahang yang dilihat bertepatan dengan industri pelancongan domestik negeri ini. Yang amat berhormat, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, penjenamaan tema baharu itu juga akan mempromosikan produk-produk pelancongan baharu dan juga yang sedia ada. Dan kita akan berterusan. Berterusan sebab kempen ni kena berterusan. Kalau tidak dia habis setakat hari ni je. Dan kita tahu Datuk Seri Shaka memang akan berusaha supaya apa yang kita laksanakan hari ni, yang kita lancarkan pada hari ni akan mendapat sambutan. Kita ada Bandara Kuantan kan ni, kita ada Menara 188 dan kita yang Kuantan Art Street. Kuantan Art Street banyak. Itu di Kuantan. Banyak itu baru di Kuantan, belum tempat lain ni. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Tema Baharu Pelancongan Negeri Pahang Darul Makmur di Auditorium Aqua Crystal Hall Kampus Utama UCYP di Kuantan Khamis lalu. Hadir sama Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Shakar Haji Samsudin, Barisan Exco Kerajaan Pahang, Pengarah Tourism Malaysia Pahang Yang Hormat Datuk Ishak Muhtar dan Naib Chancellor UCYP Profesor Emeritus Yang Hormat Datuk Dr. Ahmad Haji Zainuddin. Dalam pada itu katanya, sektor pelancongan Pahang mencatatkan penurunan kedatangan pelancong sebanyak 46.87% dengan jumlah pelancong seramai 7.43 juta orang pada tahun lalu berbanding 13.99 juta pelancong pada tahun 2019. Projek Rumah Prima Pahang dan Rumah Makmur adalah salah satu strategi kerajaan negeri dalam mengawal harga rumah di negeri ini. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, ini berikutan rumah adalah satu permintaan yang sentiasa berterusan. Rumah ni sebenarnya dia tak ada endless punya ni. Dia adalah satu benda yang selalu ada demand. Selagi ada pertambahan penduduk, ekonomi baik, selagi itu ada pertambahan. Dan kita akan terus buat rumah ni. Sebabnya rumah ni lagi banyak kita buat, dia supply and demand. Kalau kita sediakan banyak, jadi harga rumah yang swasta majukan tu mereka mungkinlah tidak boleh menaikkan harga dengan sewenang-wenang.
Tetapi kalau rumah tak ada, supply tak cukup, demand tinggi, jadi harga pun boleh jadi naik. Dan kita ni jadi faktor menstabilkan harga rumah sebenarnya bila kita ada rumah makmur dan rumah prima. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan semasa majlis penyerahan kunci rumah projek Prima Pahang di Perumahan Makmur Gambang Jaya 2 di Kuantan Sabtu lalu. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda, Ahli Parlimen Paya Besar yang juga Timbalan Menteri Keuangan 2 Yang Berhormat Tuan Muhammad Sahar Abdullah dan Pegawai Daerah Kuantan Yang Mulia Tengku Datuk Asmaliza Kulah. Lorong seni baharu di tengah Bandaraya Kuantan atau lebih dikenali sebagai Kuantan Street Art telah menarik kira-kira 50,000 pengunjung sejak dibuka secara rasmi pada 21 Februari lalu. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Samsudin berkata, jumlah ini juga dijangka akan terus meningkat pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke Kuantan Street Art di Kuantan Khamis lalu. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Shahniza Samsudin dan Setiausaha Majlis Bandaraya Kuantan Yang Hormat Datuk Hamizah Hamzah. Beliau berkata, kawasan Kuantan Street Art ini juga boleh menjadi ikon pelancongan terbaharu di negeri ini dan pihaknya juga telah mengambil langkah memasang kamera litar tertutup di kawasan berkenaan. Kerajaan Pahang akan memastikan keperluan makanan dan perubatan penghuni Rumah Kebajikan Warga Emas Sangriang di sini yang sebelum ini terpaksa ditutup kerana berlaku penularan wabak COVID-19 sentiasa mencukupi. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Samsudin berkata, Kerajaan Pahang melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyediakan bekalan makanan kepada semua penghuni dengan kekerapan 5 kali sehari. Menurut beliau lagi, Pejabat Kesihatan juga telah mengenal pasti ubat-ubatan yang terlibat dan akan memastikan segala bekalan bantuan ubat tidak akan terganggu. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas mengadakan lawatan ke rumah berkenaan Selasa lalu. Katanya lagi, situasi kluster Jalan Warga Emas ini agak berbeza dengan kluster-kluster yang ada sebelum ini kerana penghuninya terdiri daripada warga emas yang mempunyai masalah kesihatan dan tidak mempunyai waris. Sehubungan itu, Jawatankuasa Task Force COVID-19 Negeri Pahang telah mengenal pasti 4 buah hospital yang berdekatan iaitu Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh, Hospital Jengka, Hospital Bentong dan Hospital Muazzam Shah untuk membantu dari segi penempatan penghuni-penghuni yang memerlukan. Kerajaan Pahang dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Negeri Pahang kini dalam usaha membina 47 menara telekomunikasi di seluruh daerah Lipis dengan 27 menara akan dibina di kawasan Dewan Negeri Jelai. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, selain itu 8 menara akan dibina di Dewan Negeri Padang Tengku, 5 menara di Dewan Negeri Cekar dan 7 di Dewan Negeri Benta. Menurut beliau, langkah tersebut dilakukan bagi meningkatkan kebolehcapaian internet 4G di kawasan luar bandar khususnya di daerah Lipis daripada 69% kepada 96% dalam tempoh jendela fasa 1 yang sedang berlangsung sehingga penghujung tahun 2022 nanti. Kita nak pastikan bahawa peratusan capaian liputan internet ini dapat ditingkatkan kepada 96%. Di seluruh negeri Pahang termasuk di kawasan Kuala Lipis. Dan juga kemudian kita telah mengadakan lawatan juga ke kampung Tanjung Gahai, di sekolah kampung Tanjung Gahai untuk kita pastikan capaian internet di sana memuaskan bagi membolehkan pelajar-pelajar menggunakan liputan internet yang baik untuk belajar secara online. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang selepas melakukan lawatan kerja ke Sekolah Kebangsaan Tanjung Gahai Lipis Selasa lalu.
Sebelum itu, beliau telah hadir pada Taklimat Jalinan Digital Negara Jendela di Pejabat Daerah dan Tanah Lipis yang dihadiri Pengarah SKMM Negeri Pahang, Encik Zahari Ismail dan pemimpin tempatan. Pahang kekal dengan keputusan fatwa bahawa orang bukan Islam tidak boleh menggunakan kalimah Allah seperti mana yang telah diputuskan pada tahun 2008. Sahibus Samaha Mufti Negeri Pahang, Yang Hormat Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Haji Osman dalam satu kenyataan di laman Facebook berkata, keputusan ini telah diputuskan semasa mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang kali kedua 2008 pada 11 dan 12 Jun 2008. Menurut beliau, keputusan ini termaktub dalam Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam nombor 5 tahun 1985 dan lain-lain istilah agama Islam yang dipakai oleh orang Islam untuk kegunaan agama Islam adalah tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Katanya, kesalahan menggunakan kalimah Allah dan istilah agama Islam telah termaktub dalam Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam nombor 5 tahun 1989. Beliau berkata, ini berikutan perkataan Allah yang digunakan oleh umat Islam adalah merujuk kepada Allah yang Maha Esa dan lafaz Allah yang telah digunakan oleh orang-orang Kristian adalah merujuk kepada Tuhan Bapa, iaitu salah satu oknum daripada akidah Trinity dan berbeza maksudnya. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Kami juga ingin mengingatkan orang ramai supaya mendaftarkan diri anda dan keluarga bagi menerima suntikan vaksin COVID-19 dengan melayari vaksin.pahang.gov.my. Lindungi diri, lindungi semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.